setakat nak cerita tentang kewujudan nasi ayam, yang tu tak payah belajarlah, itu belajar masakan lah, kan. Cara semua orang tengok nasi ayam tu sama saja, kan. Mesti ada nasi, mesti ada ayam, semua sekali. Tetapi ontologi ini kita bincang tentang kewujudan-kewujudan yang sangat asas dalam kehidupan kita. Contohnya, kewujudan manusia. Manusia pun tak perlu bincang sangat. Tak, manusia ni kompleks. Manusia ni kompleks. Hati sama hitam. Rambut sama hitam. Tapi sebenarnya rambut tu macam-macam. Tak semestinya hitam je. Tapi kalau di Malaysia ni orang muda rambut hitam lah, kan. Tapi ada yang mengatakan bahawa kata-kata rambut sama hitam. Tapi hati lain-lain. Bahkan kembar seiras pun tak sama setiap orang. Tak sama. Apa yang tak sama itu? Samping fizikalnya tetapi dalamannya, unsur-unsur metafiziknya tidak sama. Dalam ontologi juga dibincangkan kewujudan-kewujudan lain. Contohnya tentang the existence of God. Tentang kewujudan Tuhan. Bagaimana bentuk kewujudan Tuhan. Walaupun semua rakyat Malaysia percaya kepada Tuhan, semua percaya pada Tuhan, ya. Rukun negara yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi cara faham tentang Tuhan itu berbeza-beza. Begitu juga dengan manusia. Cara faham manusia itu berbeza-beza. Kadang-kadang 10 orang adik-beradik dibesarkan oleh seorang ibu bapa. Pendidikannya sama, makanannya sama, cara marah sayangnya sama, kan? Sama je. Tetapi perangai berbeza-beza. Apa yang menjadikan manusia itu berbeza-beza? Jadi, itu yang kita nak lihat balik, metafizik yang berfokuskan kepada manusia. Manusia ada dua unsur, satu unsur yang bersifat fizikal, jasad, ya. Jasad, jasadi. Satu lagi ialah perkara yang bersifat tak nampak, apa dia? Rohani. Rohani. Apa contohnya benda tak nampak ni? Macam-macam. Contohnya apa? Cara berfikir tak sama. Perasaan tak sama. Ya, prinsip hidup tak sama. Impian tak sama. Falsafah hidup tak sama. Sistem kepercayaan mungkin tak sama. Jadi itulah yang kita nak bincangkan dalam metafizik yang fokuskan kepada manusia ini. Antara perkara yang akan dibincangkan ialah tentang konsep cara kefahaman manusia itu. Kenapa penting? Sebab cara faham manusia yang berbeza akan melahirkan tindakan yang berbeza. Begitu juga setiap perkara ada asal usulnya. Begitu juga dengan manusia, ada asal usul. Cara faham asal usul manusia pun berbeza-beza. Dalam konteks Malaysia, warga negara Malaysia, konsep kefahaman yang bagaimanakah tentang manusia ini yang harus disepakati bersama. Ini yang kita nak sama-sama tengoklah, ya. Sebab kadang-kadang, minta maaf ya, ini realiti kehidupan. Cara pandang diri kita pun tak sama. Ada orang yang dia pentingkan pandangan orang lain terhadap diri dia. Dia sangat pentingkan, ya. Dia pentingkan penampilan diri dia. Penampilan diri dia supaya orang tengok dia rasa macam mana. Wah, cantiknya orang ni. Kalau ada orang cakap dia macam tu, hari tu dia boleh tidur lena. Oh, hari ni aku pakai baju, nampak ramai orang puji lah. Maknanya
cara, fashion, kaedah, pemilihan cara berpakaian pada hari ini nampaknya menarik. Kan? Sangat mementingkan orang lain melihat diri dia. Kan? Kalau ada jerawat di muka dia, di tepi hidung dia tu, dia susah hati. Bila bangun pagi tengok jerawat, aduh dah mula dah ada jerawat kat sini, semalam tak ada. Kenapa ada? Mesti kawan gila-gila kutuk aku ni. Jadi dia sangat kisahkan tentang pandangan kawan-kawan dia, orang sekeliling dia tentang jerawat dia. Kan? Begitulah manusia. Manusia yang tak kisah pun. Kan? Peduli apa orang cakap. Tak nak pakai apa ke, tak nak pakai baju ke, peduli apa. Kan? Yang pentingnya aku selesa. Ini pun maknanya apa? Itulah cara kepelbagaian setiap orang melihat diri masing-masing. Ya, masing-masing. Ini dipanggil apa? Looking ourselves inside. Tengok self kita ni. Apa yang kita lihat tentang diri kita? Apa yang kita rasa orang lihat tentang diri kita? Sama ke tidak? Kadang-kadang kita rasa diri kita cantik, tapi bila tanya orang lain tak cantik pun. Kan? So, mana yang kita nak percaya? Percaya pada diri kita ataupun percaya kepada orang lain? Kita percaya diri kita bijak, tapi orang sekeliling kata bodoh. So, mana yang kita nak percaya? Nak percaya diri kita ke nak percaya pada orang lain? Ya. Ini semua penting ya. Penting supaya kita dapat menilai diri kita dengan jujur. Okey, saya mula nak masuk kepada presentation slide yang saya bekalkan tu. Harap boleh nampak saya punya slide ni ya. Okey. Ini yang kita nak capai pada hari ini. Ya. Kita nak supaya semua daripada anda faham konsep manusia menurut perspektif aliran pemikiran falsafah dan keagamaan. Setiap orang ada kerangka berfikir masing-masing menurut falsafah dan keagamaan masing-masing. Jadi tak bolehlah kita hanya faham mengikut perspektif kita saja. Kalau kita Islam, baguslah kita faham mengikut perspektif Islam. Tapi kita juga kena faham konsep manusia menurut perspektif agama lain. Contohnya agama Hindu, ya, percayaan Taoism, Barat, Kristian dan lain-lain lagi. Yang kedua, konsep utama tentang asal-usul insan dan keinsanan. Yang ketiga, asal-usul kejadian, sifat fitrah semula jadi serta peranan manusia. Dan yang terakhir, menghubung kaitkan konsep manusia dengan pembentukan insan yang seimbang dan harmoni. Yang nombor 4 ni yang sebenarnya adalah rumus ada objektif nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Itu yang saya letakkan gambar robot macam manusia tu. Kan duduk sedang fikir tu. Ya. Okey. Kita tengok sedikit pendahuluan ya, pendahuluan. Konsep manusia ni bukan cerita baru. Dia bukan cerita baru, lama dah ahli falsafah daripada dulu lagi. Ya, zaman Yunani, Greek, nenek moyang kita dah mula fikir dah. Apa manusia ni? Kan? Siapa kita ni? Kita ni patutnya bagaimana? Kenapa mereka fikir? Sebab mereka cuba untuk mencari makna kebahagiaan hidup. Ya. Jadi sepanjang sejarah peradaban manusia itu ada macam-macam cara fikir tentang konsep manusia. Yalah. Belahan timur lain caranya, belahan barat lain caranya, belahan selatan lain caranya.
Kenapa berlakunya kepelbagaian tersebut? Sebab pengalaman hidup manusia berbeza-beza. Ada sebahagian daripada konsep ini mereka dapat daripada sumber wahyu. Sumber wahyu ni maksudnya apa? Daripada Tuhan. Macam mana dia dapat daripada Tuhan ni? Macam mana? Daripada utusan-utusan Tuhan yang dilantik. Ni orang percaya, orang Islam percaya adanya wahyu. Orang Kristian juga percaya adanya wahyu. Orang Yahudi juga percaya kepada wahyu. Kan? Bagi penganut-penganut agama lain, mereka percaya kepada kitab suci masing-masing. Nak faham manusia dalam konteks agama Hindu, mesti kena baca kitab suci Veda. Nak faham manusia menurut perspektif agama Buddhism, mesti kena rujuk kepada kitab Pitaka. Nah, ini contoh saja ya. Ataupun berteras kepada kerangka pemikiran yang terhasil daripada penelitian. Manusia duk fikir, masa dia kecil, masa dia besar, dia dah tua, dia teliti balik pengalaman hidup dia, makin lama tenaga semakin tak ada, kan? Pemikiran bagaimana? Tengok, sekarang ni saya pun dah perasan lah bila umur ni dah masuk pertengahan 40. Rasa ketuaan itu dah mula terasa. Tak macam umur 30-an dulu. 30-an dulu lasak. Ya, boleh tidur di mana-mana. Kan? So, kita belajar dulu, ialah saya orang Kelantan, belajar di KL, bekerja, belajar hujung minggu saja. Hari Khamis je pergi cari tiket bas, ya, cari tiket bas, naik kapal terbang tak mampu. Naik bas kan sampai di stesen bas kan kelas pukul 10. Jadi tidur di stesen bas, tidur dalam cab, dalam taksi, tidur di kadang-kadang di musalla Mesti Melaya tu. Merata-rata tidur. Tapi tak ada masalah masa tu. Masih kuat. Tapi sekarang kalau nak buat begitu dah semacam tak larat dah. Tak larat. Nasib baik masa muda-muda dulu belajar. Kalau tak larat dah. Dulu saya ni boleh panjat pokok durian. Tak tunggu durian durian luruh. Kait buat durian tu. Kait. Kemudian panjat, pokok cempedak semua sekali. Masa tu tenaga banyak. Tak apa. Bergantung di Julai, di hujung-hujung Julai tu boleh. Kaki, guna tangan semua. Tapi sekarang dah tak boleh buat. Kenapa? Ini semua pengalaman hidup. Yang memberi kita makna. Oh, rupanya manusia begini. Ya. You pun akan terasa juga dulu bagaimana dengan adik-beradik, ya, bergurau semua sekali. Bila dah besar, semua ada kehidupan masing-masing. Masa tu masing-masing dengan cara fikirnya masing-masing. Pemikiran yang jelas mengenai asal-usul kejadian entiti yang membentuk manusia, tugas dan peranan manusia ini penting. Kenapa? Sebab di sinilah kita nak memposisikan diri kita. Ya. Kita hidup ni kita mencari diri. Aku ni nak jadi macam mana? Sudah aku ni nak macam mana? Keturunan macam mana? Anak isteri macam mana? Rumah macam mana? Janji ada rumah. Itu perangkat awal. Tapi bila dah ada tanah sikit rumah, mula fikir tentang konsep rumah. Wah, rumah ni kena ada konsep yang tersendiri. Kereta pun nak ada konsep tersendiri. Dulu asalkan kata janji ada syarikat, ada pendapatan, beres. Tapi sekarang ni bukan setakat syarikat, tetapi syarikat itu mestilah berkembang. Ada falsafah syarikat itu. Ada image yang tersendiri. Ada status yang tersendiri. Ini semua apatah lagi dalam usaha kita untuk mengenali diri kita. Asal-usul kita, tugas kita, peranan kita. Ya. Sebagai seorang manusia ni, peranan diri kita ni bertindih-tindih.
Apa maksud bertindih-tindih? Contohnya ambil saya lah ya. Saya seorang lelaki. Saya seorang anak. Maknanya apa? Saya ada mak bapak. Saya sebagai mak bapak, saya ada anak. Saya sebagai suami, saya ada isteri. Macam mana nak berfungsi, nak berperanan sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang abang kepada adik-adik yang lain. Ini semuanya peranannya berbeza-beza. Kemudian bila datang kerja, peranan sebagai pensyarah. Kan? Sebagai pensyarah, apabila diberi jawatan dalam projek-projek tertentu, peranan sebagai ketua. Apabila duduk kat rumah bersama dengan masyarakat, masyarakat bagi pula kepercayaan untuk pegang jawatan-jawatan tertentu, contohnya persatuan dan sebagainya, mesti berperanan sebagai presiden, sebagai pengerusi, sebagai bendahari, sebagai ahli masyarakat. Jadi, bagaimana tu kita nak fahami? Itu semua tentang peranan-peranan yang seharusnya difahami oleh setiap daripada kita. Anda pula peranannya yang paling penting adalah sebagai seorang pelajar di samping sebagai seorang anak, sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, juga sebagai anggota masyarakat, sebagai rakyat. Kalau 18 tahun ke atas dah layak untuk mengundi. Ni dah raya umum ni dah tak lama dah, kan? Tak tahulah awak sempat ke tidak masa 2018 dulu, sempat mengundi ke tidak? Ni, kan? Mungkin itu pengalaman pertama. Kalau tak, ni pengalaman mungkin tahun depan ataupun tahun paling lewatnya tahun 21 ataupun 22. Okey, yang ni kita mula lihat konsep insan dari falsafah barat. Cara orang barat faham manusia ni bagaimana? Cara. Dan dalam falsafah barat ini, kita pecahkan lagi kepada tiga zaman. Zaman pertama ialah zaman klasik, zaman peradaban Yunani. Zaman yang kedua ialah zaman pertengahan. Zaman ketiga ialah zaman moden. Kan sekarang ni sebenarnya kita dah zaman pasca moden. Tak apalah, kita tengok satu-satu. Bagaimana orang barat dulu melihat manusia ini. Aristotle mengatakan bahawa man is a rational animal. Man, tapi animal yang bagaimana? Yang rational. Ya. Ciri utamanya ialah apa? Pada rational itu. Rational. Rational itu apa? Kemampuan manusia berfikir. Manusia itu ada kemampuan berfikir secara rasional. Ya. Kerana orang kalau cakap mengarut semua sekali kan. Ini tak rasional ni. Kenapa tak rasional? Ialah telan pil kuda. Telan pil kuda. Kau biasa tak telan pil kuda ni? Kan? Mula-mula tu pil kuda tu potong dengan pisau jadi belah empat. Belah empat. Satu tu RM18. Wah, mahalnya RM18. Tak ada. Kakak Kelantan ni belah-belah siam ni, dekat Rantau Panjang ni RM8, RM6 je. Kemudian pangkat yang baru-baru belah empat. Lepas tu makan suku. Makan sebiji. Terus. Khayal terus. Khayal terus. Makan suku je. Khayal sikit-sikit. Masa tu, tapi walaupun dah khayal sikit-sikit, dah tak boleh berfikir secara rasional. Jadi, orang yang khayal ni, dengan ambil pil kuda semua sekali ni, dia dah menurunkan darjat dia daripada rational animal kepada non-rational animal. Dia macam lembu kambing dah. Kenapa dia tidak rasional? Sedangkan yang membezakan antara manusia dan haiwan ialah rasional itu. Tengok orang barat dulu pun dah mula mengangkat tinggi peranan akal dalam kehidupan manusia. Maka manusia itu bersifat logocentrism. Apa maksudnya? Berpusatkan kepada akal fikiran yang bersifat rasional
dan intelektual semata-mata. Saya ni kalau bercakap tak tengok awak ni, tak boleh lah. Macam cakap seorang-seorang. Kena tengok awak balik. Ini kelemahan saya lah. Kan? Macam cakap seorang-seorang je. Kan? Jadi, Barat dulu dia dah mula kaitkan manusia ini dengan akal. Akal. Orang yang tak guna akal ni memang tak gunalah. Di situ saya ada nyatakan manusia yang rasional dan juga intelektual. Ada beza tak dua tu? Rasional dan intelektual tu. Dalam slide. Tadi. Sekarang ni saya tak tunjuk. Ada beza tak rasional dengan intelektual ni? Ada. Apa beza? Rasional ni yang basic. Intelektual ni yang lebih tinggi. Jadi kalau manusia tak rasional, macam binatang lah. Tapi ada orang yang rasional tetapi tidak ada keupayaan untuk berfikir secara intelektual. Intelektual ni maknanya apa? Berfikir tahap tinggi lah. Intellectus. Jadi orang yang berfikir secara intelektual ni lebih tinggi daripada hanya orang yang menggunakan tahap rasional saja. Okey, tetapi kalau kita tengok balik, ya, bukan semua setuju. Friedrich Nietzsche, ini seorang tokoh falsafah Jerman. Dia kata dia tak setujulah dengan pandangan ini, pandangan lama dia cakap. Manusia ni bukan berteraskan logocentrism. Tetapi ada yang lebih istimewa pada manusia. Apa dia? Emosi dan intuitif. Yang kadang-kadang menjadikan manusia tidak bersifat rasional. Ya. Greek literature is interesting because it presents a different side of man. It gives us a picture of the dark side of humanity. Sebab dia tak setuju dengan Aristotle. Dia kata manusia ini sebenarnya keistimewaannya bukan pada akal, tapi pada emosi dan juga intuitif. Maka sebagaimana saya pernah kata dulu, ada gerakan suatu ketika dulu yang mengukur intelektual manusia dengan istilah IQ. Ya, intellectual quotient. Tetapi kemudian manusia mula berpindah kepada emotional quotient. Sebab emotional ini dikatakan lebih istimewa daripada akal manusia. Kenapa? Robot pun boleh fikir juga. Manusia pun manusia. Robot pun manusia boleh buat semacam berfikir. Robot boleh buat pilihan. Dia diprogramkan dengan contohnya 2000 pilihan jawapan. Manusia pun ada pilihan juga kan. Apa khabar? Macam-macam kita boleh jawab. Baik. Kemudian dia kata tak apa, sihat lah. Kan? Lagi, saya happy, sangat gembira. Ni macam mana? Manusia kan ada free will. Dia boleh balas mengikut apa yang dia suka. Robot pun sebenarnya boleh dibuat untuk memberi maklum balas beratus-ratus. How are you today? Jawapannya tidak satu je. Gantung. Dia tengok orang yang bertanya tu. Kalau mood dia baik, dia pun jawab dengan cara baik. Kalau mood orang yang bertanya tak baik, mana robot itu boleh diprogramkan. Tapi robot, kelemahan dia apa? Dia tak ada emosi. Dia tak boleh rasa sayang tu. Dia tak boleh rasa sedih tu. Dia boleh fikir tentang sedih. Dia boleh fikir, tapi dia tak boleh rasa sedih. Dia boleh define love, the meaning of love. Makna kasih sayang bla 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 bla. Tapi yang merasai perasaan kasih sayang itu robot tak boleh. Manusia je boleh. Ya, sebab itu dia tak setuju.
Kemudian pada zaman pertengahan, di barat ni, ini cerita masih lagi di barat. Konsep manusia banyak dipengaruhi oleh agama, khususnya ajaran Kristian. Bagaimana ajaran Kristian yang memberi warna kepada makna konsep manusia. Ya, konsep insan dan sifat kemanusiaannya dari perspektif agama. Agama apa? Kristian. Contohnya, manusia adalah makhluk Tuhan. Jadi, mesti patuhlah kepada hukum-hukum Tuhan. Ini zaman pertengahan. Ya, zaman 474 sampailah kepada abad yang ke-15. Kemudian falsafah barat zaman moden pada abad ke-15 sampailah pada abad ke-20. Kenapa sampai abad 20 pula? Sebab sekarang ini dah zaman lain. Zaman moden ini contohnya aliran existentialisme. Jean-Paul Sartre ini mengatakan bahawa sekarang ni kita tak perlu gantung lagi kepada Tuhan. Kita dah moden. Kita dah boleh corakkan diri kita sendiri. Manusia zaman dahulu memang perlukan Tuhan. Mereka tak tahu banyak perkara. Datang ribut, kan? Datang taufan. Mereka tak tahu macam mana nak hadapi. Sekarang ini kita zaman moden. Kita boleh jaga diri kita. Ya, kita semacam tak perlukan Tuhan. Tuhan tu cari sendirilah apa makna hidup dan sebagainya. Tak ada panduan. Ini pandangan existentialisme. Menyebabkan pada zaman moden ini, manusia barat cenderung untuk menjarakkan diri mereka dengan agama. Agama Kristian lah maksudnya. Di sinilah apa berlakunya apa yang diistilahkan sebagai sekularisme. Sekular. Apa makna sekular? Pemisahan antara urusan dunia dan urusan agama. Jadi ini adalah cara orang barat lihat manusia. Okey, kita berhenti setakat tu dulu. Ada tak apa-apa nak tanya? Jelas tak? Kita nampak ya, manusia barat daripada dark ages kan, mereka meletakkan akal pada tempat yang tinggi, ya. Kemudian zaman pertengahan mereka mula menerima ajaran Kristian diterima masuk, kemudian akhirnya mereka macam dah lemas dalam kehidupan beragama, mereka nak keluar daripada ikatan agama tadi. Mereka dah tak percaya kepada agama. Ini zaman moden. Mereka jarakkan diri, maka berlakulah proses sekular. Jadi orang barat ni walaupun ramai yang mengaku Kristian, sebenarnya mereka Kristian pada nama saja. Mereka tak pergi gereja, kan? Mereka tak faham sangat agama mereka. Mereka tak ambil sangat konsep manusia sebagaimana yang dicakap oleh Bible. Tak. Mereka mula kata, we can create our own destiny. Kita tak perlukan agama, kita tak perlukan Tuhan. Jadi mereka ini memilih ajaran atheism ataupun tidak percaya pada agama. Berbanding, kenapa? Mereka rasa agama ini mengikat kehidupan mereka. Sampailah sekarang ini zaman postmodernism pun lagi teruk. Lagi manusia manusia barat tolak agama. Okey, so far jelas? Boleh? Boleh? Ya. Haris Adri. Mana Haris Adri ni? You dengar saya ke you main apa tu? Ha? Ada dengar Arta. You duk tarik-tarik tu tarik apa? Gerakkan mousepad. Nah. Okey, saya teruskan kalau tak ada apa-apa.
Sekarang kita lihat daripada perspektif lain pula. Ya. Kita lihat bagaimana tamadun India ataupun ajaran agama Hindu melihat insan. Ya. Ini penganut-penganut agama Hindu nanti boleh bantu saya dan juga rakan-rakan yang lain untuk dalamkan lagi benda ni. Bagaimana? Yang pertama, mereka melihat manusia ini sebagai satu kejadian yang mempunyai roh. Ya. Samalah, kita ada jasad, ada roh. Roh itu dinamakan sebagai Atman. Atman. Atman ni, roh ini asal usulnya daripada mana? Daripada Brahman. Dia asal usulnya daripada Tuhan Brahman. Ya. Kemudian jadi roh. Roh ini masuk dalam jasad manusia. Hiduplah sebagai manusia. Okey? Dan suatu ketika nanti Atman ini akan bergabung semula dengan Brahman yang asal ini. Pada ketika itulah dipanggil moksha. Ya, moksha ataupun moksa. Ini sebenarnya matlamat tertinggi. Di mana manusia tidak perlu lagi mengharungi kehidupan ini. Mereka dah terlepas daripada circle of life ini dan akhirnya bergabung semula dengan Brahman. Sebab itulah mereka percaya kepada konsep manusia dilahirkan semula, rebirth. Dilahirkan semula. Bagaimana keadaan manusia dilahirkan semula ini? Itu bergantung kepada sikap dan perangai hidup dia. Kalaulah orang ini baik-baik, buat benda baik dan mulia, dia akan dihidupkan semula dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Darjatnya akan menjadi lebih baik. Tetapi semasa dia hidup ni, semasa hayat ni, kalau dia buat benda-benda yang teruk, tak kisahlah, membunuh, merompak, rogol orang semua sekali, ingat, bila mati nanti akan hidup semula, tapi hidup dalam keadaan yang buruk. Buruk ni maksudnya boleh jadi manusia darjatnya ataupun boleh jadi bukan manusia, lahir tapi bukan sebagai manusia. Mungkin sebagai binatang. Ya, mungkin sebagai makhluk lain. Sebab itulah penganut agama Hindu ni, kita tak boleh nak seksa-seksa binatang semua sekali tu. Mereka ada hak untuk hidup. Mungkin satu ketika nanti, kalau kita tak berhati-hati, kita juga akan mengalami nasib yang sama. Jadi kita lihatlah konsep insan. Menurut perspektif ajaran Hindu ini, ada unsur metafizik dan juga etik. Metafiziknya kat mana? Roh itu. Roh itu tak nampak. Tak nampak. Ya. Begitu juga konsep rebirth. Kalau saya tanya setiap orang, tanya kalau saya tanya penganut agama Hindu, dulu macam mana kehidupan you? Kehidupan yang lepas bagaimana? Tak ada orang boleh jawab. Kan? Kehidupan lepas dia begini, tak ada. Itu benda yang abstrak. Benda yang bersifat metafizik. Yang satu lagi ialah konsepnya adalah etik. Etik ni apa? Buat baik, dibalas baik. Ini hukum karma. Hukum karma. Ya. Buat jahat, dibalas jahat. Ingat saya lagu Wing ya. Lagu Wings. Lagu ni apa? Awi ni kan. Ada satu seni kata tu yang kata, ini hukum karma. Hukum karma ni apa tu lah? Buat baik dia balas baik. Buat jahat dibalas jahat. Okey. Setakat ni kalau saya boleh tanya ni, penganut agama Hindu apa yang you nak tambah?
Ya. Mohindrin, you are Christian or Hindu? Ni buka you punya mic. Mohindrin, ini ada kat depan. Ada sir, ada. Cuma tadi my grandma kacau. Ha? Ya sir. Okay. Tambah sikit apa? You Christian or Hindu? Indian sir, cuma ayah saya Chinese. Pardon? My father Chinese sir. Okay. You are Indian, ha? Oh, your father is Chinese. Ya sir. Your mother? Indian. Ini lagi lah sing-sing. Campur. So, your mother ajar apa? You, dari segi sistem kepercayaan. Sir, complicated sir. Kita nak jawab. Complicated. Okay. Okay, siapa sini? Penganut agama Hindu. Boleh share sikit tak? Tak nampak kat sini ni. Okey, tak apalah. Kita sambung terus. Kita tengok perspektif masyarakat Cina pula. Masyarakat Cina, terutama Cina ni dia lagilah kompleks. Sebenarnya Hindu tu saja, ada lagi tu Sikhism semua sekali, tapi kita ambil yang besar-besar sajalah ya. Sikhism kita tak masukkan di sini. Sikh kita tak masukkan. Yang Cina ni kita kena ajar, kita kena belajar 3 serangkai ni, tak boleh dipisahkan. Sebab orang Cina tu kadang-kadang dia campur ketiga-tiga ni. Susah juga nak cari yang pure ni. Okey, kita tengok satu-satu tu. Konsep insan menurut Buddhism. Secara cepatnya, Buddhism mengajar penganutnya bahawa hidup ini adalah penderitaan kesengsaraan. Hidup ini sendiri adalah kesengsaraan. So, apa tugas manusia? Kita kena bebaskan diri kita daripada kesengsaraan ini. Bagaimana nak bebaskan benda ni? Itu kan ada jalan berlapan, kan? Ya? Kita kena tengok realiti kehidupan. Kena realistik. Yang penting ialah kita jangan bergantung sangat kepada harta-harta dunia ni. Jangan bergantung sangat pada manusia, pada bos, pada pangkat, pada kekayaan. Kenapa? Semua benda-benda ni semuanya tidak kekal. Kalau kita bergantung kepada bos kita pun boleh bankrupt juga. Sekarang ni mesti bankrupt, ya. Kan? Tengok ya, sekian sekarang ni orang yang ada perhotelan, terlibat dengan perhotelan semua sekali, pengangkutan kapal terbang, ya. Tony Fernandez terpaksa jual banyak perkara dah. Dulu seorang jaya, ya. Sekarang ni semua dah collapse. Maknanya apa? Kekayaan tak kekal, pangkat tak kekal, semua tak kekal. Mana ada benda yang kekal? Jadi macam mana? Kita jangan bergantung kepada dunia ni. So kita macam mana? Kita kena bebaskan diri kita daripada kesengsaraan ini. Bagaimana? Kita kena capai nirvana. Ya, kita kena capai nirvana. Selagi kita berada dalam kehidupan ini, selagi itulah kita akan berpusing-pusing. Bila kita akan bebas? Apabila kita mencapai nirvana ataupun nibbah. Ada juga macam-macam istilah, ya, nirvana ini. Kan? Macam konsep syurga jugalah. Maknanya kita bebas daripada kelahiran semula. Bebas.
Nampak tak macam persamaan sikit-sikit? Sebab dalam agama Buddhism pun ada juga hukum karma. Walaupun unsur ketuhanan tidak jelas, kan? Tapi kita kena faham agama Buddhism ini asalnya daripada mana? Asalnya daripada negara India. Daripada Gautama Buddha, seorang putera raja. Asalnya daripada negara India. Tetapi berkembang di negeri China. Ini pelik. Pelik. Sebab itu ada beberapa, nak kata banyak pun tak boleh, ada beberapa persamaan konsep antara Buddhism dan juga Hinduism. Tetapi yang telah nak kata sama pun tak boleh sebab Gautama Buddha ini meletakkan kepercayaan supaya kita kena yakin dengan diri kita sendiri. Fokusnya pada pencapaian diri. Berbeza dengan Hinduism yang banyak bergantung kepada konsep ketuhanan Brahman. Dewa-dewi. Ya, dewa-dewi. Satu lagi kalau kita tengok Confucianism. Confucianism ini sebenarnya bukan agama. Ya, bukan agama. Dia adalah kepercayaan. Kepercayaan. Dalam tu ada prinsip-prinsip etika yang perlu diamalkan oleh manusia kalau nak berjaya dalam hidup. Terutama 5 hubungan utama manusia. Ya. Suami dan isteri, ibu dan anak-anak dan ibu bapa, dengan pemerintah, ada 5 tu. Dan pentingnya mentadbir alam dengan adil dan saksama. Maknanya ajaran Confucianism ini satu ajaran yang sangat meletakkan hierarki tertinggi kepada etik. Kalau manusia menjaga kelima-lima hubungan ini, negara akan dapat ditadbir dengan adil dan saksama. Begitu juga dengan Taoisme. Ya, satu kepercayaan yang mengajak manusia supaya menghormati fitrah. Ya, jangan lawan fitrah ini. Kalau kita lawan fitrah, kita yang akan binasa. Ya. Tahu ini sesuatu yang tak boleh dilihat. Ya. Ya. Tetapi kita mesti menghubungi dan menghormati alam. Dan apa saja yang kita buat itu pastikan tidak bertentangan dengan alam. Ya. Act in accordance with the nature flow. Jadi, janganlah kita pentingkan diri sendiri sehingga sanggup merosakkan alam. Dan kita tengoklah ya, dalam contohnya dalam martial arts. Dalam martial arts yang diasaskan oleh individu-individu yang percaya kepada ajaran ini, mereka menggunakan gerakan-gerakan lawan tu balik untuk membalas serangan-serangan itu. Sebab apa? Ini the nature alam. Kita tengok perangai air macam mana. Tengok tabiat udara macam mana. Tengok ciri-ciri api bagaimana. Semua ini ada peranan dan sikap masing-masing. Dan kita sebagai manusia mesti hormat pada alam ini. Ini adalah ajaran dalam tamadun Cina. Kadang-kadang dalam diri seseorang itu tergabung ketiga-tiga sekaligus pun ada ya. Saya ingat contohnya ada salah seorang pensyarah di PBI ini, pensyarah PBI, bila kita tanya, kita nak faham dia, konsep hidup dia, dia kata, dia dari segi dominannya adalah Buddhism. Tapi dia tak tinggal juga ajaran Confucianism dan juga Taoism dalam aspek-aspek tertentu. Jadi secara keseluruhan saya lihat, maknanya orang Cina mungkin akan mengamalkan salah satu daripadanya ataupun gabungan daripadanya, ya, dan dengan mengikut konteks kehidupan masing-masing. Mana cara mereka melihat diri mereka. Baik, sekarang ini kita lihat daripada perspektif Islam pula, tamadun Islam.
bagaimana cara orang Islam melihat diri mereka. Diri mereka. Ya. Yang pertama, mereka percaya bahawa mereka ni adalah ciptaan Tuhan, makhluk ciptaan Tuhan. Mereka ini adalah servant of God, sebagai hamba Tuhan. Maknanya dia duduk di dunia ni kena taat pada perintah Tuhan dia. Tuannya siapa? Tuhan tadilah. Allah itu adalah Tuan. Dia ni sebagai hamba. Jadi kalau hamba, apa tugas dia? Kena patuh je lah. Kena patuh. Sebab itulah nama Islam tu sendiri adalah bermaksud sejahtera dan patuh. Sejahtera dan patuh. Sebenarnya nak kena faham, kena patuh dulu. As a Muslim, they must obey. Ya? Obey yang macam mana? 100%. Ya? Total submission to God. Ini orang Islam. Dan tak bolehlah nak langgar peraturan yang ditentukan oleh Tuhan dia. Tuhan tu Tuhan lah. Tuhan dia kata kena sembahyang 5 kali sehari. Kena sembahyang. Tak boleh mencuri. Tak boleh merompak. Tak boleh membunuh. Tak boleh berzina dan sebagainya. Itu satu aspek. Satu aspek yang lain ialah manusia sebagai khalifah. Vicegerent of God. Sebagai khalifah. Apa makna khalifah ni? Wakil Tuhan. Wakil Tuhan buat apa? Wakil Tuhan untuk memakmurkan alam ini. Jadi Tuhan jadikan alam ini untuk diurus, untuk ditadbir. Tetapi tadbir mengikut arahan Tuhan. Jadi tak bolehlah sebagai seorang Islam tu dia hanya kerja dia nak beribadat saja. Kenapa? Saya kan hamba Tuhan, kena ibadatlah. Tak betul. Dalam Islam betul sebagai hamba ibadat. Pada waktu yang sama awak juga adalah wakil Tuhan untuk memakmurkan alam. Jadi kena makmurkan alam lah. Macam mana nak makmurkan alam ni? Berpakat-pakat lah. Itu yang saya letak gambar mesyuarat tu. Kan? Kat atas tu gambar semayang, solat. Yang mesyuarat. Mesyuarat ini adalah lambang manusia berbincang, berpakat untuk melakukan yang terbaik kepada manusia. Itu maksudnya. Kemudian dalam konteks ini juga, ya, pertama, hubungan manusia ini ada terpetai, ada 3. Satu hubungan manusia dengan Tuhan yang ke atas, kemudian hubungan manusia dengan manusia lain, dan hubungan manusia dengan alam. Begitu juga kat tengah tu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Hubungan dia dengan diri dia, hubungan dia dengan Tuhan, hubungan dia dengan manusia lain, hubungannya dengan alam. Kemudian sebagaimana saya kata tadi, manusia ada 2 unsur, jasmani dan rohani. Dan rohani manusia terdiri daripada 4 unsur. Ini kata Imam Al-Ghazali. Ada apa? Ada roh, ada nafs, ada akal. Akal ni adalah pemikiran lah, rasional dan juga intellectual. Dan ada qalb. Qalb ni adalah hati, ya. Hati, ya. Hati, heart. Heart. Hati, tapi bukan hati jantung tu. Hati yang lain ni. Dan satu lagi ialah fitrah kejadian manusia. So sama juga kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat maknanya konsep juga mengajak manusia kembali kepada fitrah kejadian manusia. Sebagaimana dalam Taoism, supaya yang fitrah itu macam nature. Nature. Ini pun sama juga. Konsep yang istilahnya sama tapi walaupun kefahamannya ada sedikit berbeza. Fitrah kejadian manusia. Tak bolehlah nak lawan. Ya? Kita tak boleh. Contohnya fitrah kejadian manusia, kita perlu tidur. Kita tak boleh bekerja sampai tak tidur. Itu lawan fitrah manusia. Fitrah manusia adalah baik. Baik, asalnya manusia baik. Sebab Islam percaya manusia ini datang daripada syurga. Manusia yang pertama kata Islam adalah Adam dan isterinya Hawa. Dan kedua-dua ini katanya
Yang disabitkan daripada wahyu datang daripada syurga. Jadi maknanya asal-usul manusia ni baik. Ya. Jadi yang jahat itu adalah pengaruh-pengaruh daripada luar. Pengaruh daripada luar. Okey. Saya berhenti di situ dulu. Ya. Setakat ni ada apa-apa nak tanya? Saya dah present ke semua perspektif tadi tu. Daripada perspektif barat, perspektif agama Hindu, perspektif tamadun Cina dan juga perspektif Islam. Kenapa semua ni penting? Kenapa semua ni penting? Supaya setiap daripada kita ada kerangka masing-masing. Mengikut perspektif masing-masing lah. Orang Islam, dia tengok perspektif dia lah. Kan? Orang Hindu tengok perspektif dia lah. Satu. Yang kedua, di samping kita tengok mengikut perspektif yang kita percaya, kita kena tahu juga orang lain cara dia tengok diri mereka. Kita tak boleh nak paksa lah. Orang lain tengok sebagaimana kita tengok. Tak boleh. Ini pentingnya untuk kita bergaul, berinteraksi, memahami. Apabila memahami, saling menghormati. Apabila saling menghormati, kita akan saling terbuka dan tolerant. Dan kita boleh hidup bersama. Ya. Live. Ya. Learn to live together. Ini kata dalam UNDC, ya. PBB. Ya. Learn to read. Kan. Satu lagi ialah learn to count, learn to live together. Belajar hidup bersama. Kita ni ada masyarakat. Malaysia ni negara majmuk. Tak bolehlah kita faham mengikut perspektif Melayu Islam saja. Kena tengok juga perspektif lain. Sebab itulah perkataan Tuhan digunakan dalam prinsip rukun negara yang pertama. Kepercayaan kepada Tuhan. Kenapa guna Tuhan? Kenapa guna Tuhan? Tak bolehlah nak guna Allah. Tak boleh. Ya. Allah itu nanti associate kepada orang Islam saja. Jadi bagaimana caranya? Guna perkataan yang boleh diterima semua. Maka perkataan yang dipilih itu adalah Tuhan. Walaupun asalnya ada orang berkeras supaya nak juga guna Allah di situ. Inilah kebijaksanaan, ya. Kebijaksanaan penggubal rukun negara itu. Okey? Oh, lambat sikit saya hari ni. Okey, saya nak teruskan. Yang kedua ialah, mari kita tengok tentang asal-usul manusia. Kan? Asal-usul manusia. Sedar ke, tak sedar ke, awak nak fikir ke, awak tak nak fikir ke. Kan? Awak sekarang ni dah mula akan bergerak ke arah sini. Kan? Mula baby. Berangkat, bertatih, dah mula berjalan berlari. Dah mula masuk pra-dewasa. Sekarang ni awak semua pra-dewasa lah ni. Ya? Kemudian dah umur ni 40 atau 50. Dan akhirnya bila dah retire, dah jadi atuk. Kemudian, apa berlaku selepas ini? Apa berlaku? Dan di mana kita sebelum kat sini, kat mana? Kat mana? Jadi yang jawab benda ni adalah aspek-aspek metafizik. Yang ini doktor boleh kaji ni. Ahli psikologi boleh kaji, doktor boleh kaji, sosiologi boleh kaji. Tapi siapa yang boleh kaji selepas mati ni, ilmu apa yang boleh dikaji? Sebelum manusia hidup ni, ilmu apa yang boleh bantu? Jadi inilah yang saya cakap, ya. Penting untuk setiap orang itu ada jawapan mengikut konteks masing-masing. Asal usulnya daripada mana?
Yang boleh jawab benda ni adalah agama masing-masing. Ini agama masing, apa yang berlaku sebelum manusia lahir dan apa yang berlaku selepas seseorang itu mati. Agama yang boleh jawab. Satu lagi ialah sains sekular juga cuba jawab. Sains sekular maksudnya apa? Sains yang tidak percayakan kepada agama. Kan? Sains sekular. Maknanya kalau mati apa? Mati habis kat situ ajalah. Tuhan tak ada. Itu semua hanya bayangan-bayangan manusia saja. Itu sains sekular. Dan bagi orang Islam, kalau mereka betul-betul faham benda ni, kan, mereka tak akan buat perkara-perkara yang merugikan. Itu pentingnya faham konsep manusia yang betul. Kalau orang, contohlah orang Islam, dia faham dia tu hamba Tuhan. Dia tak akan tinggal sembahyang. Dia tak akan buat jahat. Dia akan jujur. Dia akan bekerja. Dia tak akan malas. Sebab dia tahu asal usul dia. Dan dia tahu sudah hidupnya macam mana. Dia akan mati. Dia akan masuk alam kubur. Dan dia tak akan kembali semula ke dunia. Sebab orang Islam, dia faham masa itu bersifat selanjar. Bukan macam putaran. Orang Hindu dan orang Buddhism anggap hidup itu dalam bentuk putaran. Nanti ada peluang lagi nak baiki. Cuma masa ketika itu, keadaannya mungkin tak berapa elok. Manusia tapi darjat rendah. Tapi dalam agama Islam, peluang untuk kembali balik dah tak ada. Dah tak ada. Jadi, hidup hanya sekali. Hidup hanya sekali. Kan? Jadi, sebab tu kena buat betul-betul. Sekali you mati, kan, tak ada apa dah yang boleh ditolong. Itu penting kita faham konsep manusia. Ini yang saya katakan ni. Mana manusia akan pergi? Ada yang percaya kepada syurga atau neraka. Ya? Paradise and hell. Ada yang percaya konsep nirvana. Dan lain-lain. Dan terpulanglah. Tapi yang pentingnya, mereka ada kepercayaan. Kenapa? Nanti saya akan bagi tahu di hujung nanti. Kenapa konsep-konsep ini penting. Jadi kita cuba rumuskan balik, kita tengok semula, kita reflect semula, apakah hakikat kewujudan manusia itu? Apakah yang membezakan manusia dengan makhluk lain? Apakah yang mendefinisikan manusia itu? Dan ini adalah konsep insan yang ditawarkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan yang kita dah belajar minggu yang ketiga dulu. Kan? Kita ada empat komponen. Kita ada jasmani, emosi, rohani, intelek. Dan keempat-empat ini perlu dibangunkan secara seimbang dan sepadu. Badan kena sihat, kalau sakit satu pun tak guna. Emosi kena terkawal. Ya. Dan di sinilah letaknya bahagia. Rohani, amalan agama dan juga prinsip-prinsip hidup. Intelek, akal yang lebih kreatif dan kritis untuk menyelesaikan masalah kehidupan. Cuba tengok. Dua orang tua ini. Ya, dua orang tua. Sama-sama tua. Tapi apa yang membezakan mereka ini? Cuba lihat keadaan fizikal mereka. Ada beza tak antara dua orang ni? Ada kan? Yang ni kurus kering. Yang ke atas tu nampak berisi. Tengok intelektual mereka. Sama ke berbeza? Berbeza. Seorang tak belajar. Seorang baru habis grad. Kan? Mungkin baru dapat PhD tu. Ataupun mungkin juga baru dapat sarjana muda. Di UMK ni kita pun ada program juga untuk mahasiswa. Sebab yang belajar ni semua dah toket-toket besar. Tapi dia nak degree. Kan? Kemudian emosi. Tengok. Emosi. Yang tu masam. Yang sebelah atas tu senyum. Senyum. Tengok rohani. Rohani memang tak boleh nampak. Kan? Boleh agak-agak je lah. Bagaimana rohani. Orang tua yang sedang berenung jauh.
masa depan dia lah kan, tengok mukanya muram semua sekali. Yang tu pula nampak gembira semua sekali. So, bagaimana cara kita nak susun perkara ni? Sebab kita nak kehidupan yang seimbang. Kita nak kehidupan yang harmoni. Maka ini yang cara saya cadang untuk susun. Daripada empat-empat ini, bagi saya rohani itu sangat penting, perlu berada di tengah dan menjadi teras kepada perkembangan yang lain. Teras kepada emosi, teras kepada intelek, teras kepada jasmani. Apa maksud teras di situ? Rohanilah yang membentuk prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup. Aku nak jadi manusia yang bagaimana? Bukan rohani di sini, bukan amalan keagamaan semata-mata. Ada orang yang mengamalkan rituals agama. Ya? Dia mengamalkan rituals agama. Ini saya nak tengok awak. Saya nak bezakan awak ni. Rohani dan kerohanian. Bukan rohani nama orang tu. Kan? Ada orang, contohnya, perbuatan dia tu nampak macam rohani. Tetapi sebenarnya bila kita semak balik, bukan kerohanian pun. Apa contoh dia? Contohnya begini Ada ni seorang ni, orang Islam ni dia kena pergi haji. Kan? Dia kena pergi haji, kena pergi Mekah semua sekali. Dia pun pergilah Mekah tu. Mekah ni kan amalan keagamaan. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhanku yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, aku mohon kepadamu ya Allah, berilah aku harta yang banyak. Berilah aku kereta yang besar. Berilah aku pangkat yang tinggi. Tuhan, aku rasa isteri yang seorang ni tak cukup lagi. Tambahkanlah isteri aku. Tambahkan lagi tanah-tanah aku. Suburkan semua penternakan aku. Kilang-kilang aku. Tuhan, semuanya tambah. Wah. Semua yang dia minta, semuanya bersifat kebendaan. Betul tak? Tak ada satu pun yang minta, Tuhan, bagilah aku ketenangan. Bagilah aku rasa tentera. Tak ada. Semua yang dia minta tu, semuanya benda kebendaan. Walaupun dia menangis. Tuhan, tolonglah Tuhan, tambahkanlah bini aku. Bagilah aku rumah yang besar, bini yang besar. Semua besar dia nak. Itu amalan kerohanian, tapi dilakukan bukan dengan cara kerohanian. Kan? Tengok. Ini satu lagi contoh. Kan? Contoh. Ini contoh real ni. Berlaku kepada bekas bos saya ni. Dia pergi melancong kat China. Dia pergi di sebuah masjid tertua di China lah. Bila dia turun masjid tu, dia ada seorang tua tu menjual, tua sangat dah, tapi menjual souvenir. Jadi dia tanyalah, Pak Cik, sekarang ini umur berapa? Kan? Umur saya dah masa itulah 89 tahun. Oh, patutlah bungkuk. Kenapa masih bekerja? Ada anak tak? Kata saya ada anak. Tapi anak semua ada kehidupan sendiri. Kan? Jadi saya nak uruskan kehidupan saya. Mereka bantu tak? Kan? Mereka bantu. Tapi tak cukup kot. Kenapa masih lagi bekerja? Oh taklah. Saya jual-jual ni sukarela saja. Saya bukan nak untung sangat. Untung saya nak. Untung saya nak. Tapi untung ni bukan untuk saya. Habis tu untung ni untuk siapa? Saya ni untung ni saya nak bagi the mosque.
nak bagi masjid ni. Nampak? Nampak macam keduniaan. Tapi sebenarnya apa yang dibuat itu kerohanian. Ada orang yang kerja siang malam. Pagi, petang, siang, malam bekerja. Wah, kuatnya kau kerja. Kan? Tak cukup-cukup lagi ke? Hujung weekend pun kerja juga. Tak rehat-rehat ke? Nak buat apa harta banyak-banyak? Dia pun senyum je. Senyum. Bila kita cek balik, gaji dia, wah banyaknya. Sebulan 70,000. Sebulan. Wah, kita pun tengok. Daripada 70,000, kan, 90% potong. Weh, dia ambil lebih kurang 10,000 je. Contohnya, mana 60,000 dia pergi mana? Rupa-rupanya 60,000 tu dia agih-agihkan untuk orang tua, anak yatim, orang-orang miskin semua sekali. Jadi kita tengok dia, wah kerja macam kan kerja dunia. Tapi tengok, sebenarnya dia buat benda tu untuk sumbangan masyarakat. Jangan tertipu. Jadi kerohanian yang saya letakkan di tengah itu bukan maksud aktiviti-aktiviti ritual agama, tak. Tetapi maksudnya di situ adalah prinsip-prinsip hidup. Prinsip-prinsip hidup. Sebab prinsip-prinsip hidup ini bukan letak pada kepala. Dia letak pada hati akal kita. Kadang-kadang kita mempertahankan benda tu walaupun dia menyusahkan kita. Ahli falsafah acap kali kena masuk penjara. Hanya mulut saja. Sebab dia nak pertahankan pandangan dia. Pandangan itu menyusahkan pihak pemerintah. Benda ni tak betul. Contohnya. Pemerintah. Oleh kerana dia ni berpengaruh, dia boleh mempengaruhi rakyat. Jadi, Hasan kata, berhenti. Kalau tidak, aku penjarakan kamu. Kata, tak apalah nak penjaralah. Sebenarnya menyusahkan diri dia. Kalau dia cakap aja, senang kan tak payah masuk penjara. Tapi dia mempertahankan prinsip dia. Ini yang saya istilahkan sebagai maksud rohani tadi itu. Rumusan. Yang pertama sekali kita nak bagi tahu bahawa falsafah insan dari berbagai aliran ini tujuannya sama saja. Apa dia? Nak capai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Awak pun sama. Semua kata nak jadi apa? Semua nak bahagia dalam hidup. Jadi walaupun sifat yang lebih, sifat luar tu kurang, dari segi luar tu nampak macam berbeza. Tapi dalam semua nak bahagia. Semua nak bahagia. Semua orang nak bahagia. Jadi dalam hal inilah falsafah pendidikan kebangsaan menawarkan satu konsep insan dengan akronim JERI. Kalau kita pegang JERI ni, jaga rohani kita, jaga emosi kita, jaga jasmani kita, intelektual kita, dia akan menjadi satu benteng yang kuat untuk menghadapi berbagai cabaran dalam hidup. Sekali kita silap memahami konsep manusia ini, menyebabkan kita tidak ada hala tuju yang betul dalam kehidupan. Ya? Sebab itu yang saya nak bagi tahu bahawa setiap daripada kita mesti ada konsep kehidupan yang jelas tentang diri kita. Dan konsep itu biasanya berpaksikan kepada agama dan kepercayaan masing-masing. Saya percaya bahawa kalau orang itu benar-benar berpegang kepada ajaran agama masing-masing, dia akan jadi seorang manusia yang baik. Itu pertama. Manusia yang baik. Yang kedua, manusia yang baik ini tidak akan melakukan sesuatu kerosakan kepada orang lain dan juga pada alam.
Yang ketiga, orang yang ada konsep hidup yang jelas ini akan sentiasa bersemangat untuk melakukan apa saja. Dia jelas. Kenapa? Hala tujunya sangat jelas. Di semua peringkat. Peringkat 20, hala tujunya jelas. Bila umur 40, ada hala tujunya yang jelas. Umur 50, ada hala tujunya yang jelas. Jadi saya tahu, ya, walaupun tujuan hidup kita, kalau kita lihat agak rubah-rubah, ya, yang berubah-rubah tu adalah bentuk luarannya saja. Tapi interpatinya sama. Semua nak bahagia. Semua nak bahagia. Oleh sebab itulah, saya minta nanti masuk dalam e-campus, di situ ada satu latihan. Ada tugasan latihan, buat latihan di situ. Latihan itu untuk melatih diri anda fosi matlamat kehidupan mengikut aras hidup yang berbeza-beza. Ya. Sebab assignment itu tak boleh dibuat dengan jujur jika tidak ada konsep hidup yang jelas. Jadi lepas ni tolong masuk dalam e-learning, tengok slide ada kat situ, bahan-bahan ada kat situ. Kemudian saya masukkan juga URL perbincangan Profesor Amran, konsep manusia itu, boleh dengar lah, ya. Itu yang Profesor cakap. Ini saya ni doktor biasa saja yang cakap, ini lebih kurang sama. Dan situ ada latihan. Dan latihan itu sebenarnya untuk 2 minggu. Sebab nanti minggu depan pun kita akan bercakap tentang konsep insan 2. Latihan pun yang tu juga. Ya, latihan pun yang tu juga. Okey, saya berhenti di situ. Ya. Dah 1 jam 15 minit saya bercakap. Kalau ada apa-apa, ada nak tanya apa-apa, sila. Kalau tak ada, saya nak sentuh satu lagi. Saya dah masukkan dalam e-learning itu feedback saya kepada setiap kumpulan dari segi assignment untuk fasa 2. Ya. Jadi di situ saya masukkan semualah kumpulan. Boleh tengok apa respon saya secara umum. Siapa yang tak faham boleh call saya untuk tanya. Secara keseluruhannya saya boleh cakap kemampuan kelompok itu, kumpulan itu tak sama setiap, ya, tak sama. Ada yang baik dan ada yang biasa-biasa saja. Ada setengah tu yang saya dah tegur tapi dia tetap tak buat juga. Saya nampak yang ada setengah tu copy paste, saya tahu copy paste ni. Copy paste, terutama kalau idea tu tak tersusun. Idea tu tak tersusun, sekejap cakap lain, sekejap cakap lain, itu copy paste saja, dia pakai letak saja, ya. Jadi yang copy paste ini pun kalau boleh letaklah sub-sub tajuk. Sub-sub tajuk tu apa dia. Ya. Ada setengah kumpulan yang dah buat rumusan pun. Tak ada masalah. Jadi sekarang ni bila dah siap fasa 2 tu, awak boleh baiki balik fasa 2 ni. Kalau nak mantapkan fasa 1 pun boleh juga. Kemudian tambah satu lagi iaitu rumusan dan kesimpulan. Rumusan dan kesimpulan ini bagi saya biasanya 1 helai ataupun mungkin 1 helai setengah. Bagi mereka yang dapat rumusan, maknanya dah selesai lah. Dah selesai, nanti boleh hantar nanti untuk fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga itu seolah-olah gabungan fasa 1, fasa 2, fasa 3 yang telah digabungkan kesemuanya. Saya akan bagi feedback sekali lagi. Bila dah puas hati nanti, barulah boleh hantar assignment yang sebenar pada nak kata apa, bukan, bolehlah kata fasa yang keempat tu. Yang keempat tu yang latest. Yang latest. Di situlah yang saya akan bagi markah yang sebenar, ya. Markah yang sebenar. Dan untuk fasa 3 ni jangan lupa juga untuk bagi tahu rujukan. Rujukan yang telah, sama ada jurnal ke, buku ke, daripada Google ke. Kalau daripada Google, ambil alamat-alamat tu.
ambil alamat-alamat ya. Sebab kalau takat Google yang tak ada alamat ni tak boleh dipertanggungjawabkan sumber tu daripada mana. Okey, saya rasa itu saja untuk kuliah kita pada hari ini. Kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya saya sekarang. Bagi siapa yang tak ada apa-apa, you may disperse. Bagi siapa yang nak tanya, boleh teruskan kelas ni, boleh tanya saya macam-macam. Siapa yang tak ada apa-apa, tak ada masalah, you boleh bersorai lah. Okey. Bagi yang tak dapat mengikuti kelas, saya harap dia boleh masuk dalam e-campus, boleh dengar YouTube Profesor Amran yang cakap tu. Lebih kurang sama saja. Okay, thank you very much semua. So Ya? So yang tentang fasa 2 tu kami still confused sir. Satu kumpulan still confused. Okay, apa yang keliru? Kami dah kait dengan falsafah semua tu, tapi kan sir cakap still tak kaitkan dengan rukun negara semua. Macam kami still confused. Okay. Fasa 1, saya minta pelajar kaitkan dengan unsur-unsur falsafah. Okay, Ya, sir. unsur-unsur falsafah. Maksudnya di situ adalah kaitkan dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi mengikut kadar kefahaman masing-masing. Bagi fasa yang kedua, di sinilah anda nak kaitkan isi-isi yang sama itu, bukan isi-isi yang lain, isi-isi yang sama itu dengan sama ada falsafah pendidikan kebangsaan atau hukum negara atau falsafah sejahtera. Tak perlu kaitkan dengan ketiga-tiganya pun. Boleh kaitkan dengan mana-mana satu. Dan dalam prinsip hukum negara itu pun tak semestinya kait dengan kelima-lima prinsip itu. Cukup satu dua pun tak apa, sebab yang saya hendak ialah yang mendalam. Yang saya komen di situ kebanyakannya ialah perbincangan yang mendatar. Mendatar tu apa? Tak mendalam lah. Contoh saja macam tempel dia. Ambil tempel. Falsafah adalah perbincangan yang mendalam. Sebab itu, poin tak perlu banyak. Yang saya nak, poin terpenting tapi dihuraikan dengan mendalam. Contohnya, kalau you nak kaitkan dengan rukun negara, ambil dua prinsip cukup. Tapi huraikan benda itu dengan mendalam. Huraikan yang mendalam pula yang tak ada dalam Google. Tak ada. Yang itu perlukan pemikiran kumpulan sendiri. Kalau you ambil daripada Google tu, you kaya dengan maklumat. Tapi dari segi analytical tu tak ada. Tak ada. Kenapa? Sebab kita boleh tahu premis yang tersusun itu. Kan kita dah belajar kan? Logik dan juga falsafah. You sudah susun ayat tu daripada you sendiri. Susun ayat tu. Supaya setiap ayat daripada satu perenggan tu saling berkait antara satu sama lain. Dan ada rumusan dan juga kesimpulan yang dibuat. Yang itu ramai student tak buat. Saya boleh tahu ayat student dengan ayat copy paste ni. Dan fasa yang ketiga adalah mula membuat rumusan keseluruhan bagi fasa 1 dan fasa 2. Rumusan tu sekali lagi bukan rumusan daripada Google. Itu daripada kumpulan tu sendiri. Nah, saya boleh tahu benda tu, idea tu datang daripada student ataupun datang daripada penulisan luar. Kita boleh rasa benda tu. Ya? Okey, saya rasa itu saja Muhendrin. Kalau ada soalan lain. Sir, saya. Okey.
Tentang tugasan yang sebagai KI campus tu kita tulis dalam kotak tu ya kah? Maksudnya Tulis dalam dalam kotak itu saja. tidak Okey. ada limit Tidak, maaf, tidak ada limit patah perkataan kah? tidak ada. Dan itu hanya tidak tulis dia dalam tu, lepas tu hantar saja. Okay, thank you sir. Okay, thank you.